Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa natawakkal alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi syukur kita pada Allah Ta'ala banyak-banyak dengan izin dia, dengan rahmat dia. Allah berjaya himpunkan kita pada petang ni. Program kita sebenarnya kuliah hadis, tapi oleh kerana teman-teman kita datang, teman-teman yang datang daripada yang datang daripada Perak, terus bertolak daripada Perak tadi, daripada Terong, dan teman kita baru tolak daripada Kolej UIA, ketua student kita kat sini ada. Jadi kita ambil manfaat daripada ni, orang yang memang gila bercakap. Bila ustaz seorang saja bercakap, mungkin daripada Gian. Jadi kita lepaskan Gian daripada dalam forum yang secara langsung daripada Mission Jaga. Jadi satu anugerah yang Tuhan bagi kat kita. Selalunya program ni dirancang dulu, tapi kita nak tengok macam mana kepandaian kedua ahli panel kita ni akan bercakap tanpa kita bersedia daripada awal dulu. Daripada sinilah kita tengok kecerdikan ahli panel kita yang pertama dan kedua. Sebab selalunya bila kita buat forum, kita rancang dulu dan soal, dan kita bagi soal yang kita nak jawab. Hari ini kita akan soal dekat mereka tanpa mereka tahu apakah soalan yang akan dituju. Oleh sebab tu, satu benda yang mengejutkan, kita menguji ahli parent. Kalau kecerdikan mereka menjawab cermelang, gemilang sampai tak terbilang-bilang, habuannya sudah tentu ada hadiah sesuatu untuk mereka. Oleh sebab tu, dengan tidak membuangkan masa, Ustaz panggil bernama Al-Fadil, Ustaz Nur Azli Musa daripada Don Terong. Dia ni salah seorang daripada YB, Wakil Rakyat di kawasan Don Terong. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Ada special yang pada diri dia, lihatlah. Bila special dia, janggut yang susah kita dapati di mana-mana. Dan ahli panel kita yang kedua, salah seorang student yang tak lama lagi akan tinggal bumi Malaysia. Namun beliau bergiat dalam aktiviti student, dan dia juga boleh katakan ustaz dalam 3 atau 4 orang kan, yang dalam universiti itu memang terkenal dengan kumpulan nasyid dia, dan jemputan orang akan panggil di kenduri, di majlis-majlis resmi dalam universiti dan sebagainya. Jadi kumpulan dia hari ini ada peperiksaan. Dia baru habis periksa, dia datang terus. Jadi sekarang ni di UIA sekarang ni ada peperiksaan. Jadi kawan-kawan dia, bernama mak bapak dia tak sempat untuk datang. Dia saja wakil datang. Masa lepas ni, petang ni ada exam kan, ada lagi satu paper. Jadi dia, alhamdulillah, dia habis awal. Dia menunjukkan ketua student sudah tentu cerdik kan. Oleh sebab tu, dia salah seorang ketua pelajar dan terlibat dengan kumpulan nasyid. Dan kita tak akan lepaskan untuk dia untuk bernasyid dengan 1, 2, 3 nasyid. Dan sebelum dia keluar daripada auditorium ni, walaupun tak ada kumpulan, kita nak tengok suara dia kan. Oleh sebab tu, dia ni juga terlibat dengan program-program. Kita tengok program-program kebajikan Palestin, cari dana Palestin, macam-macam. Lepas ni kita akan dengar. Dia akan perkenalkan diri. Dipersilakan Encik Naim. Tak lama lagi dia akan jadi Perdana Menteri kita yang akan datang. Dia duduk. Yang last sekali untuk guru kita bahasa Arab. Mungkin dia lambat, dia sibuk sedang mengajar orang bahasa Arab. Kalau dia main, kita tak lepaskan dia. Terletak, kita tarik dia ke depan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Jadi dalam kita duduk di sini ni, kita sudah tentu nak dapat manfaat daripada Ustaz Nur Azli Musa, yang kita tengok sebelum Ustaz masuk dalam universiti. Ustaz masuk dulu, lepas tu Ustaz berjumpa dengan dia. Dia duduk satu asrama dengan Ustaz Nur Azli Musa. Ustaz Nur Azli Musa ni memang duduk dengan Ustaz satu asrama, tapi kami mengaji agak berbeza satu asrama. Dan dia tak kenal Ustaz, sama ada Ustaz ni orang Malaysia ataupun orang mana. Sebab masa kami duduk dalam satu bilik, Ustaz selalu bercakap bahasa Arab sampai dia sangkakan Ustaz orang Sudan. Walau macam mana pun, last sekali rahsia terbuka, rupanya mamak Pulau Pinang. Jadi insyaAllah Ustaz tak nak buangkan masa. Kita manfaatkan masa kita sampai pukul 6.30. Lepas tu Ustaz akan serah majlis ini kepada Muaz. Mana Muaz? Oh, Muaz ada di atas. Habis semua program ni, insyaAllah program kita ambil semasa setengah jam. Lepas tu kita serah majlis ni kepada Muaz. Jadi Ustaz tak nak buang masa. Yang pertama sekali, sudah tentulah kuliah-kuliah yang kita duduk ni semua adalah kuliah ilmu. Bila sebut kuliah ilmu ni kuliah yang paling berkat sekali, sampai tak tahu nak kata nilai dia berkat macam mana. Sebagai contoh, kita tengok orang yang pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ada sahabat Nabi yang nama dia Sayyidina Ali, Ustaz.
Sayyidina Ali ni di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang paling ramai-ramai sekali, yang kecil sekali, sejak kecil sekali masuk Islam, yang paling kecil masuk Islam sekali adalah Sayyidina Ali. Tapi bila mana Sayyidina Ali masuk Islam masa tu umur dia 8 tahun. Bila dia masuk Islam umur 8 tahun, dia punya menangis, dia punya menyesal sangat-sangat kenapa Allah tak hidupkan dia sejak celik-celik mata mai kat dunia, sejak lahir-lahir mai kat dunia. Pasal apa? Aku tidak ditakdirkan Islam. 8 tahun aku duduk dalam keadaan kufur dengan Allah Ta'ala. 8 tahun aku duduk dalam keadaan aku tak kenal Allah Ta'ala. Bila umur 8 tahun barulah aku kenal. Dia duduk Sayyidina Ali ni kita tengok, Allahu Akbar, mak dia, bapa dia memang teringin sangat-sangat. Pasal Nabi duduk dengan dengan mak bapa dia. Mak bapa dia teringin sangat-sangat kalau boleh mau anak macam Sayyidina Ali. Pasal ke semua anak dia ni semua perempuan, tak ada laki-laki. Abu Talib tak ada anak laki-laki. Punya berdoa mintalah anak laki-laki. Yang pernah Ustaz cerita dekat 14 kali dapat anak laki-laki. Bila dapat anak laki-laki, Allahu Akbar kabira, ya Allah. Bawa pergi dekat mak dia pakat menjerit. Mak dia kata Haidar. Mak dia panggil Sayyidina Ali beranak. Mak dia panggil Haidar. Tapi Nabi SAW bila mai kat Nabi sebut Ali. Pasal tu Nabi yang bagi nama kepada Sayyidina Ali. Oleh sebab tu Sayyidina Ali bila mana dia dah besar panjang sampai bapa dia Abu Talib kata Muhammad hang jaga, Nabi pula dijaga oleh Sayyidina Ali. Maka di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sahabat yang duduk dengan Nabi daripada kecil sampai ya Allah besar ni semua adalah Sayyidina Ali. Pasal tu Sayyidina Ali bila mana umur 8 tahun, dia duduk tengok Nabi sembahyang, dia kata kat Nabi Muhammad SAW, dia rasa pelik pasal apa, bapa dia sembahyang lain, Nabi sembahyang cara lain. Nabi sembahyang cara lain, dia bapa dia sembahyang cara lain. Sepatutnya hai ikut bapa aku mai dulu. Kan? Akhirnya ditakdirkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala umur 8 tahun. Umur 8 tahun barulah Sayyidina Ali mengucap depan Nabi SAW masuk Islam. Dia duduk tengok Nabi sembahyang. Nabi tak pernah paksa orang. Tapi bila mana Sayyidina Ali umur 8 tahun mengucap depan Nabi SAW masuk Islam, Allahu Akbar. Tapi ayat mata dia meleleh, menangis. Dia kata 8 tahun aku duduk dalam keadaan Allahu Akbar. 8 tahun aku tak kenal Tuhan. 8 tahun aku tak kenal Tuhan. Macam orang lah, ya Allah, kuliah di misi niaga ni, ya Allah, berbulan-bulan. Elok saja, ya Allah, bertahun-tahun. Elok 2-3 tahun dapat kuliah. Tahun yang ketiga baru dia main. 2 tahun dia kena menyesal. Ada faham? Dia kena menyesal. Kita ada masuk berbelah-belah bab, tiba-tiba dia main bab 14. Dia kena menyesal dengan 13 bab lagi. Dia mau hentuk dari dia. Ada faham? Ni nak abang mai. Macam tu Sayyidina Ali bila mana kenal Nabi, ya Allah, umur 8 tahun baru kenal, menangis terisak-risak sangat-sangat ni. Pasal apa aku tak mai kelas daripada awal lagi? Pasal apa ni mai? Bila mana dia kenal Nabi, dia kenal Nabi Allah Tuhan, dia tak pernah berpisah dengan Nabi. Dia tak pernah pisah dengan Nabi, duduk mengaji dengan Nabi, berkuliah dengan Nabi. Sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhum bila nak berhijrah di bumi Syam, nak ambil dia kata tak maulah. Hampa nak pipi, hampa nak menagam-menagam berpipi. Allahu Akbar. Sayyidina Ali bila dia kenal Islam, dia tak mau tinggal dah Nabi. Bila mana Allah bagi peluang dekat kita, boleh duduk di sini mai kuliah atas sini, kalau boleh jangan ponteng dah. Ada faham? Ni tengok mamak kalau mak dia tengok mamak dia duduk dalam kereta, dia tunduk, dia takut lah. Dan saat ni mamak tegur aku. Kita nampak dia, semua nampak dia. Ada faham? Ni nak cerita. Nak abang, bukan nampak adik-beradik tu yang duduk dalam bangunan misi niaga. Bukan, oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita bila mana Allah bagi peluang dekat kita sekali, jangan lepaskan peluang. Walaupun tak suka dekat mamak nak mendengar hadis Nabi SAW. Pasal Nabi dah tak ada dah. Kita nak lafazkan apa perasaan cinta, sayang dekat Nabi kita. Tak mana orang duduk cerita pasal hadis Nabi tang situ. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang ni. Pasal kita nak hidup dalam dunia sekali je. Dengan sekali ni kita pastikan diri kita jadi umat Islam yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Pulun dunia sungguh-sungguh supaya kita boleh melalui jambatan syurga ya Allah duk tunggu kita. Ada faham? Oleh sebab tu Sayyidina Ali bila umur 8 tahun menangis tak risau-risau tak mau. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi semua kata apa Sayyidina Ali, orang yang mula-mula sekali mendekati Sayyidina Ali adalah Sayyidina Umar. Pasal semua sahabat Nabi bila berkawan dengan Nabi, dia teringin sangat-sangat kalau boleh mereka nak berkahwin dengan anak Nabi. Semua sahabat Nabi ni teringin sangat-sangat yang mereka nak kahwin ni ada orang yang paling dekat, anak Nabi yang paling dekat dengan Nabi, tahu keadaan Nabi, susah Nabi, semua dia tahu. Tak lain dia tak bukan Fatimah. Betul tak Ustaz?
Bila dia hanggut kira betul. Oleh sebab tu ya Allah, Fatimah ni Allah yang berdekat dengan Nabi siang malam pagi petang, dia tengok semua. Sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhum pergi kat Nabi minta kalau boleh nak kahwin dengan anak Nabi Fatimah. Semua tak dapat. Bila tak dapat, dia pergi target siapa dia? Dia target Sayyidina Ali. Omar orang yang pertama pergi kat Ali umur berapa tahun Ali? Ali kata umur aku 24 tahun. Umar kata Fatimah baru 18 tahun. Hampilah, pi. Hang ada peluang pasal hang duduk dengan Nabi jaga hang. Hampi kat dia cepat. Allah Sayyidina Ali kata, apa yang ada kat aku? Nak kahwin ni duit. Nak pergi luar negeri pun duit, Ustaz. Oh ya. Nak pergi luar negeri pun duit. Nak bantu orang diterung pun duit, Ustaz. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan. Sayyidina Ali dia kata, ni aku nak kahwin pun aku tak ada apa. Ya, aku ada 3 benda saja. Baju besi aku, pedang aku, unta aku. Bukan Ustaz? 3 benda ada. 3 benda tu dah dekat aku, tak ada apa, duit apa pun tak ada. Umar bila cara cakap dengan dia Allah tak berjaya. Oh, akhirnya yang mai dekat dia yang berjaya cara bercakap di kalangan sahabat Nabi dalam ramai-ramai ni, Abu Bakar ada kelebihan sikit. Abu Bakar Allah bagi ada kelebihan dekat dia sikit. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi Ashar Mubashirin, 10 sahabat Nabi yang masuk syurga ni, 6 daripada mereka ni dikutip, diambil daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pula dia jenis orang korporat, bukan jenis macam orang mesin jaga jenis first class. No, Abu Bakar ni jenis korporat. You understand korporat? Cukup punya kaya raya. Baju kalau Abu Bakar pakai dia berjalan, hampa pun kalah. Walaupun pakai branded, no way. Abu Bakar the first class. Cara penampilan Abu Bakar. Tapi bila Abu Bakar berkawan dengan Nabi, bila berhijrah mereka Islam, ayat mata Nabi meleleh. Akhir hidup Abu Bakar, ke semua duit yang sepatutnya dia pakai cantik tu, Allahu Akbar, dia peruntukkan untuk Islam. Sampai akhir baju Abu Bakar ada bertampung-tampung. Terutamanya bila Bilal azan saja, Nabi tengok daripada jauh Abu Bakar, ayat mata Nabi meleleh menangis tengok baju Abu Bakar. Setelah dia memahami agama, ala kadar sudahlah baju ya Allah, daripada aku beli baju 500, aku beli 200.5 dapat 2 baju. Ada faham? Oh ya Allah, itu cara hidup Abu Bakar tu. Pasal tu Abu Bakar ada kelebihan. Ramai di kalangan sahabat Nabi ni yang Asyara Mubashirin ni, dia Abu Bakar dia suka kutip jenis ketua-ketua jenis CEO mesin niaga, CEO Maybank. Dia suka pilih ketua-ketua. Dia tak mau pilih hak jenis jorongan kat bawah. No. Pasal tu Abu Bakar ya Allah Tuhan, bila dia pilih atas, bila atas boleh faham, senang di bawah buat kerja. Ini kelebihan yang Allah bagi kat Abu Bakar. Pasal tu Abu Bakar ya Allah, dia pilih macam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk dengan tangan siapa? Dengan tangan usaha daripada Abdurrahman bin Auf, masuk dengan tangan usaha Abu Bakar. Pasal tu bila Abu Bakar pergi ke Ali, cubalah hampir minta anak Nabi Fatimah. Bila minta, Ali kata aku ada apa kat aku? Aku tak ada apa, aku miskin, duit ringgit tak ada. Han jangan cakap macam ni, Abu Bakar kata. Aku kenal Nabi. Nabi bukan jenis dia tengok orang tu pangkat kedudukan, tak. Tambah-tambah han cakap masalah harta benda, dia tak pandang macam tu. Apa yang ada dekat Hang Ali? Abu Bakar tanya, Abu Bakar kata, Ali kata aku dah 3 benda, baju aku, unta dengan pedang ni saja ada. Akhirnya oleh kerana motivasi yang mai daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, berjaya menggerakkan hati Sayyidina Ali untuk menuju terus melamar pada Fatimah. Cerita ringkasnya pasal 2 ahli Firaun dia tengok, panggil kami mai, dia panjang lebih. oleh sebab tu ya Allah, ni mukadimah nak cerita. Oleh sebab tu elok dia pipi dia kata, Rasulullah aku perkenankan anak hang. Bukan macam tu, saya ringkas lah. Dia kata, pipi ya Rasulullah, memang aku nak kahwin dengan anak Fatimah. Nabi senyum ya Allah, penampilan Sayyidina Ali Nabi senyum. Cuma Nabi kata, Ali nak kahwin, ada duit kan? Ya Rasulullah, aku duduk dengan cara Nabi cakap tu bukan Nabi nak pelekeh dedak. Tapi dia sebut, dia kata, ya Rasulullah, yang duk ada kat aku unta, pedang dengan baju aku. Maka Nabi sebut, Nabi kata pedang untuk guna peperangan, unta tu pula untuk anak naik. Nabi cuma sentuh 2 benda tu, Nabi tak sentuh tentang baju dia. Maka dia pun sangka, Nabi doa habak kata, jadikanlah pedang ni untuk medan peperangan hang guna. Unta ni hang nak pimai-pimai, kalau hang jual ni apa benda ada. Cuma Nabi tak sebut tentang baju tu. Maka dia perasan diri dia, mungkin baju tu boleh jual. Maka dia pun iklan jual. Bila jual, yang beli siapa dia?
Yang beli tak lain tak bukan apa nama, Uthman bin Affan beli dengan harga 480 dinar. 480 dinar. Kamu faham ya? Ya, bisa faham. 480 dinar. Akhirnya 400 tu dijadi bagi pada Nabi untuk jadikan mas kahwin, nak kahwin dengan Fatimah. 800 lagi buat majlis kenduri. Lepas pada tu apa Sayyidina Ali sebut? Sayyidina Ali baru-baru tahu, ya Allah, rupanya Nabi bukan tengok segi harta benda dia, Nabi tengok sudut ilmu. Pasal tu Sayyidina Ali kata, kalau kita ada harta yang banyak, kita ada kad apa nama? Kad jual duit apa nama tu? ATM kan, kita dekat kad ATM yang banyak. Kalau ada harta yang banyak, kad yang banyak, kalau kita ada harta, Sayyidina Ali kata, kita nak kena jaga harta. Tapi kalau kita ada ilmu jaga kita. Oleh sebab tu Nabi SAW yakin dengan ilmu yang ada pada Sayyidina Ali, mampu jaga diri dia dan mampu jaga anakku Fatimah. Allahu Akbar. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita duduk dalam dunia ni, kita turun setiap ke dalam kuliah-kuliah macam ni, sebenarnya kita nak minta Allah SWT jaga kita. Allah kata, sudahkah kamu mencari ilmu aku? Dengan kita, setiap kali orang duduk main tang sini, ada kuliah tang sini, kita main duduk di sini, dengan arti kata ilmu yang kita dengar tadi menjaga kita. Ilmu kuliah yang kita dengar jaga kita daripada kemaksiatan, daripada benda tak senonoh, daripada benda tak elok. Inilah Sayyidina Ali kata, wallahi duduk dalam kuliah ilmu akan jaga kita. Tapi kalau kita duduk di supermarket, kita nak jaga macam-macam barang harta benda kita. Ada faham? Faham tak faham? Hangguklah kamu. Itulah kelebihan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala canang dekat kita. Ya Allah Tuhan, kedudukan ilmu ni tinggi di sisi Allah Taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan kata, wallahi aku Tuhan, aku nak angkat hamba aku ni yang beriman dengan aku dan suka mencari ilmu aku darajat. Sahabat Nabi Ibnu Katsir kata, sahabat Nabi tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apa maksud darjat? Darjat kedudukan tak mana? Nabi kata, darjat kedudukan orang yang beriman. Orang yang beriman, yang cari ilmu Allah, Allah anak angkat darjat dia, kedudukan bersama-sama dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Subhanallah al-Azim. Mudah-mudahan dengan mukadimah forum kita pada hari ini, bangun dan duduk. Oleh sebab tu sayalah moderatornya, kerana itu kelebihan ilmu. Hari ini kita nak dengar daripada Ustaz Nur Azli Musa. Ustaz, cuba cerita dekat mereka Ustaz, berkenaan dengan kedudukan ilmu ni, berkenaan dengan duduk kuliah ni, boleh selamat daripada dunia dan akhirat. Dengan kedudukan ilmu ni, mereka akan duduk di bawah rahmat Allah. Dengan kedudukan ilmu ni, Allah tambah-tambahkan rezeki bagi kita. Walau kedudukan ilmu Ustaz boleh tambah rezeki. Kedudukan ilmu juga boleh datang kerahmatan Allah Ta'ala. Kedudukan ilmu ni boleh datang, ya Allah, martabat yang paling tinggi di sisi Allah, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dengan kedudukan ilmu lah segala-galanya. Oleh sebab tu, ya Allah, bila ada kuliah ilmu, sahabat Nabi tak pernah lari, ya Allah. Ada faham? Nampak apa nama? Mama tu nak lift. Oh no. Mama tu laser malaikat. Esok ni malaikat apa nama? Malaikat yang kita lupa, ghiladun syidad. Betul Ustaz? Malaikat yang jenis yang cengit, dia tampak melayang. Mama ni cuma cakap saja, ada faham? Mana-mana orang cuba kutuk dalam forum kami, berdosa yang tidak terhingga. Oleh sebab tu Ustaz, cuba Ustaz cerita kat mereka tentang kelebihan mereka ni. Semua alim Ustaz, alim boleh, dan pandai boleh katakan. Bapa Ustaz yang kat sini berkuliah, orang putih, kuliah orang putih pun ada, kuliah London pun ada, Syekh Ibrahim pun ada, macam-macam yellow Ustaz dekat mereka. Cuba nak bagi keyakinan dekat mereka, kesemua ilmu ni kalau boleh dia ada nilai keberkatan lah hidup mereka. Dipersilakan mikrofon sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mustana bi sunnatihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتاب العزيز وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
Sadaqallahu azim. Semati Fadil Ustaz Abdullah, Ustaz Naim, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada petang ini saya tak disangka menjadi ahli panel pada petang ini. Jadi forum terkejut jadinya. Jadi kuliah saya pun kuliah terkejut jugalah pada petang ini. Mudah-mudahan dengan kuliah terkejut ini akan dapat mengejutkan saudara-saudari yang mendengar kuliah terkejut ini. Kejutan yang boleh untuk memberi keinsafan kepada kita, bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diterangkan oleh Ustaz Abdullah tadi tentang kelebihan ilmu, dan itu sebab ilmu ini benda yang perlu dicari. Dia tak boleh untuk kita duduk tunggu di rumah. Dia perlu dicari. Tetapi adakah kita faham ilmu ini? Kata pepatah Arab, dia kata untuk mendapat ilmu ini bukan satu benda yang mudah. Pepatah Arab berkata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbi'uka an tafsir bi bayanin zaka'un wa hisun wa dirhamun wa ijtihadun wa suhbatul ustaz wa tulu zaman. Faham semua ya? Tak terjemah lah, kata ustaz faham semua, kat Arab pun ada apa semua. Jadi saya tak terjemah lah. Pepatah Arab dia mengatakan, kata, wahai saudaraku, dia kata, kamu sekali-kali tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Tak akan dapat. Yang pertama dia kata, aku akan terang kamu dengan sedetail-detailnya. Yang pertama, zakaun, iaitu punya kecerdikan. Nak menuntut ilmu ni nak ada kecerdikan. Itu sebab masing-masing kita ni, kemampuan kita, kecerdikan kita tak sama. Ada yang sekali dengar dia boleh nangkap, ada 2 kali, 3 kali, ada yang berkali-kali. Kita kena melihat. Itu sebab orang yang kena sedar diri dia, tak dapat sekali, dia jangan ikut orang sekali, dia akan hancur. Tak boleh. Zakaun. Yang kedua, wahilsun, naklah tamak akan ilmu. Tamak itu sebab kita akan datang, bukan saja di sini, di tempat kita, di surau ke, di mana ada kita pergi, nak tamak akan ilmu, baru kita boleh dapat ilmu. Tak membadai dengan apa yang kita belajar di tempat kerja kita. Alhamdulillah lah, ada peluang untuk kita mengaji. Mungkin di rumah kita tak ada, tapi tempat kerja kita ada peluang, kita ambil kesempatan ini. Yang ketiga, wadirhamun, nak ada duit. Salah, tak ada duit tak boleh buat apa. Duit itu bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu kepada duit. Tu dia. Ya, bukanlah duit itu segala-galanya, tetapi segala sesuatu itu perlu kepada fulus. Jangan itu yang matlamat. Nak ada duit, tak boleh bagi free. Nak pergi belajar, nak ada duit. Ya. Yang keempat, wajtihadun, naklah bersungguh. Tidak boleh untuk sambil lewa je, bersungguh-sungguh. Maknanya, itu sebab kalau ustaz berkitab, kita pun ada kitab, bawa tulisan, apa pensel ke pen, tulis apa yang ustaz beritahu. Kesungguhan kita nak ilmu tu, baru ada keberkatan dia. Ini dah ustaz berkitab, kita tidak. Pasal saya nak murid alim pada Tok Guru. Dulu Tok Guru punya alimnya, dia tak berkitab, dia baca je. Nak murid berkitab, punya alimnya Tok Guru. Tetapi sekarang ni, punya alim nak murid, dia tak berkitab, guru berkitab. Alimnya nak murid pada Tok Guru, sekarang dia terbalik. Dulu orang datang ke tempat Tok Guru, rumah dia, menuntut ilmu. Sekarang Tok Guru pergi tempat dia, tak nak juga. Jadi ini kita bersungguh-sungguh. Ya, yang kelima dia kata, mestilah kita ni wasuhbatul ustazi, berkawan dengan ustaz, rapat dengan ustaz. Sebab itu sebab kita nak tahu kita ni siapa, tengok siapa kawan kita. Orang putih kata, tell me who is your friend, I know who are you. Tak betul tidak, wallahu a'lam, betul dia. Siapa kamu? Kalau perompok lah kamu tu kan. Jadi kalau kita kawan oleh ulama, dia akan negur kita, menasihat kita. Tapi kalau kamu penyangak, jadi penyangak lah kita. Wasuh betul usaha kita kena bergaul dengan ulama-ulama ini. Itu sebab orang nak dapat berkah ulama dan sebagainya. Dan yang terakhir, itu sebab watulu zaman, memakan masa yang cukup panjang. Mana boleh salah belajar, saya kenal dia. Daripada salah macam Quran tak kerti dulu. Dia kerti tak kerti, tetapi kesungguhan dia. Kami orang Malaysia, kami tahulah kesungguhan dia. Sampai belajar Iraq berapa tahun dia belajar. Nak menjadi macam salah ni berapa tahun, kena belajar. Maksud itu sebab tak boleh. Ini nak belajar bahasa Arab, 42 hari belajar bahasa Arab. Mana ada buku 42 hari. 42 hari boleh cakap bahasa Arab ke? Untuk 40 tahun pun tak kerti cakap Arab di sana tu. Maksud cakap lah. Maksud cakap. Jadi masa yang cukup panjang, kena sabar
dalam untuk ilmu ini. Ini kita kena faham. Itu ada syarat-syarat dia untuk ilmu. Tu soal saya kata bahawa kita kalau pergi ke Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, ada satu kawasan dinamakan Raudhah. Apa dia Raudhah ini? Nabi kata Raudhah ini adalah taman daripada taman syurga. Mana ma baina minbari wa qabri, dia kata Raudhatun min riyadhah. Di antara kubur aku dengan mimbar aku Nabi, dia ada kawasan di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi itu ada kapet hijau. Di situlah Nabi kata Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Siapa pergi mesti berebut, bertolak-tolak, bersepak-sepak, nakkan berada kapet hijau. Situ doa makbul, sebab itu adalah taman daripada taman syurga. Berebut, bertolak-tolak, berlari nak duduk di situ, bertumbuk-tumbuk, menangis-nangis nak minta semayang. Sebab itu taman pada taman syurga. Dah kita bila nak pergi taman syurga ni, jauh ke Madinah. Jadi itu sebab rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau kamu nak berada taman syurga, Nabi kata mana-mana ada majlis ilmu, kata Nabi, di situ adalah merupakan taman daripada taman syurga. Tak nak ke? Kita berada taman-taman syurga ini, di mana ada majlis ilmu, di situ adalah taman daripada taman syurga. Bayangkan kalau dia pergi Masjid Nabawi ni, orang berebut-rebut, bertolak-tolak nak ke sana. Kita bila ada majlis ilmu, kita berebut dan datang sini. Tapi orang tak nak berebut datang sini. Orang berebut pergi Carrefour Nuha, ke Giant sana, orang berebut. Tapi majlis ilmu, kerana mereka tidak tahu menilai majlis ilmu ni, yang dikatakan taman daripada taman syurga. Ni malaikat sedang mengembangkan sayap kepada kita. Punya sayangnya malaikat Nabi kepada ini. Dan juga seluruh makhluk ini akan mendoakan bagi siapa yang hadir kembali majlis ilmu ini. Itu sebab kita kena menghormati, menghadiri majlis ilmu. Kerana ilmu inilah yang dapat membezakan kita di antara hak dengan yang batil, benar dan palsu, halal dan haram, dosa dan pahala, syurga neraka dengan ilmu lah. Kalau tidak ilmu, kita pun tak tahu kita jadi apa sekarang. Itu sebab kita kena menghormati dan juga menghargai majlis-majlis ilmu. Kalau boleh, kita nak attend. Kita jangan ketinggalan nak majlis ilmu. Kalau kita dah dapat merasakan halawah dia, kemanisan untuk ilmu ni, Allahu Akbar, kita akan dapat, sentiasa akan mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Dan ingat, akhirnya saya nak beritahu Ustaz Naim pula, sebab 6.30 je Kang, habis saya habis ke dia je. Sebab mesti banyak, habis sangat banyak masa dia ambilnya. Tinggi apa ke kami lagi? Ya, tinggi ke apa lagi? Jadi akhirnya, itu sebab Nabi ajar pada kita, Nabi ajar kepada kita doa. Nabi sendiri ajar doa. Nabi katakan, Allahumma inna nasuka min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya ada ilmu yang tidak bermanfaat. Bila ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ustaz yang mengajar ilmu yang tidak bermanfaat. Ustaz yang mengajar ilmu yang halal kata haram, yang haram kata halal, menyeleweng Al-Quran, menyeleweng hadis. Sebab Nabi kata, aku berlindung pada Allah daripada ilmu manfaat. Bila ada ilmu manfaat, mana adalah orang yang mengajar ilmu tak manfaat. Itu sebab kena belajar ilmu yang manfaat. Ustaz yang mengajar ilmu manfaat, ilmu yang akan dapat menyelamatkan dunia akhirat. Ustaz yang tidak ada kepentingan, ustaz yang takut kepada Allah, ustaz yang tidak khianat, ustaz yang bertanggungjawab dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia. Ada faham? Ada faham. Pasal ikut-ikut kita faham. Jadi itu sebab kita nak mengaji dengan ustaz yang mursyid, ustaz yang boleh memberi petunjuk pada kita. Kita jangan, oleh kata ustaz, oleh kerana dia ustaz, dia berserban jubah, kita mengaji. Dia mengajar ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan belajar dengan dia. Ini Nabi yang ajar. Nabi ajar, aku berlindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ilmu, ada ilmu tidak bermanfaat yang sia-sia kita belajar, yang akan menyesatkan kita. Dan ya, ustaz-ustaz menyesatkan kita ini. Dan itu sebab bahawa ilmu yang kita belajar, jangan saja ilmu itu kita tahu, tetapi kita yang penting beramal dengan ilmu itu. Kalau kita tidak beramal dengan ilmu itu, ini satu kesalahan yang cukup besar bagi kita. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada yang dapat hadir dengan kuliah-kuliah ilmu ini. Kita hidupkan macam ilmu ini adalah kita mewujudkan taman syurga. Di rumah kita, kita wujudkan taman syurga. Di rumah kita kalau ada kuliah, kita telah mewujudkan taman syurga. Di dewan ke di mana? Di sini. Syabaslah kepada pengarah ke apa ke yang wujudkan, kita telah mewujudkan taman syurga, memberi peluang kepada orang untuk duduk kepada taman syurga. Kita tak tahu lagi kita masuk syurga tidak, tetapi di dunia kita menyayangi taman-taman syurga dan doa kita makbul. Allah mengampunkan segala dosa,
sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini. Sahabat dan tahniah, saya harap kita teruskan majlis ini. Wallahu a'lam. Allahumma amin. Ya Allah Tuhan, mudah-mudahan Allah bagi kita semua duduk dalam kuliah yang penuh dengan keberkatan dan manfaat. Mudah-mudahan aku pun manfaat. Betul Ustaz? Jadi kita kena faham dah jenis YB kalau bercakap macam ni lah. Ustaz memang kenal Ustaz Nazim Musa ni daripada dulu lagi. Dah Ustaz memang tahu semangat dia. Dah Ustaz kagum dengan dia. Bukan Ustaz nak puji depan-depan dia. Bila mana Ustaz duduk asrama dengan dia, Ustaz satu benda yang Ustaz nak tiru dia, ikut dia, teringin nak semayang malam macam dia. Kan satu benda yang ada pada diri Ustaz duduk asrama. Bukan Ustaz nak puji depan dia, tapi Ustaz sejak daripada mula sampai ke akhir istiqamah dia macam ni. Tapi dia dengan semayang malam dia, subhanallahal-azim. Kan letih macam mana pun tengok dia ada macam dia ada, alhamdulillah. Jadi bila Ustaz masuk dalam universiti peringkat awal, nak masuk pra, memang Ustaz syarat-syarat Ustaz tak cukup. Pasal Ustaz mula-mula dapat masuk universiti pun di pondok pun dengan Masriah pun daripada keluarga angkat Ustaz sendiri. Pasal masa tu keluarga Ustaz dalam keadaan kalang kabut. Bila mak Ustaz nak tuntut Ustaz, buat kami ni keluarga walaupun mak Ustaz dah masuk Islam, tapi Ustaz masih duduk dengan keluarga kafir lagi. Masih lagi semayang, pergi cara tak pakai kasut tai pusam. Pasal tu aku khatim nyanyi, cover dia kan. Ada semua benda-benda ilmu tu Ustaz tahu. Jadi Ustaz mula ada berubah kepada, walaupun memang lahir Islam, tapi duduk dengan mereka, semayang cara mereka semua. Jadi memang orang dia yang duduk di Pakistan akan kenal Ustaz rapat, kecuali orang Malaysia tak kenal. Pasal bermulanya Ustaz keluarga angkat Ustaz bercita-cita nak keluarkan Ustaz daripada rumah Ustaz. Dia yang sarau Ustaz, bawa Ustaz di pondok. Pasal tu nikmat yang Ustaz dapat ni, Ustaz akan tolong orang lain. Pasal benda ni satu benda yang memang kalau cakap sedih, tapi tak macam mana. Tapi ayah Ustaz, ayah angkat Ustaz, memang dia pergi kat mak Ustaz, dia kita lepaskan, kami nak jaga. Lepas tu Ustaz Bukhari Penang pernah ambil Ustaz. Cerita ringkasnya, dia pergi ke pondok, daripada situ Ustaz berminat. Ustaz minat sendiri, Ustaz ambil peperiksaan bahasa Arab sendiri. Memang terkekok-kekok ialah tak pernah baca Quran. Jadi dalam masa setahun setengah sampai pergi ke luar negeri, yang Ustaz yang mengajar Ustaz Ustaz Aslin, yang kita biasa dengar ceramah Aslin kalau berforum dengan Ustaz, dia kata, aku kenal Ustaz tak boleh baca Quran ni. Kan? Memang mula-mula malu lah boy, kan? Kerana dia adalah orang yang Ustaz ajar Ustaz. Ramai di kalangan sahabat-sahabat daripada Malaysia nak pasti pasal pihak universiti bagi tempoh 6 bulan. Kalau Ustaz tak boleh menguasai bahasa Arab, Quran semua, Ustaz akan kena. Dengan izin Allah Ta'ala, bila Ustaz ambil peperiksaan lughah, Ustaz dapat jidan. Dengan tu Ustaz dapat lanjutkan pelajaran Ustaz. Balik, lepas tu dengan izin Allah pula, bila balik dapat ke majlis agama pula bagi tawaran untuk nak masuk sama ada ke Madinah ataupun ke Baghdad. Tiba-tiba ke Baghdad sampai dulu. Jadi alhamdulillah dalam tahun tu pelajar yang kena pergi sana 5 orang. Satu Malaysia, Ustaz terpilih. Syukur. Ini semua susunan Tuhan. Kalau ikut segi sijil Ustaz keduduk Islam tak boleh. Tapi bila mana Ustaz masuk di Baghdad, Ustaz masuk pra-universiti, Ustaz buat BA 2 universiti serentak. Siang malam Ustaz mengaji. Pasal Ustaz nak samakan macam mereka ni semua mengaji daripada kecil agama. Macam mana nak tahap mereka. Jadi Ustaz pun pergi buat Musan Syariah dan Universiti Baghdad. Daripada BA Ustaz buat tu, lepas BA Ustaz buat nak sambung master. Bila nak sambung master, mesti pelajar Malaysia dia pilih cuma seorang 2 je. Pasal Asia dia tak pilih banyak. Jadi Ustaz pun pulun sekali lagi untuk buat BA Bachelor. Bila pulun di situ, Ustaz dapat kedudukan yang highest dalam student Malaysia. Terus Ustaz dapat sambung master, dibiayai oleh Petronas. Petronas bagi dekat Ustaz sebulan 60,000. Pasal tu Ustaz dapat beasiswa Petronas lah yang menjadi isu. Bila mana Ustaz tak kena tangkap, tiba-tiba Ustaz punya rekod duit banyak. Bila duit banyak, bila tanya kat Petronas tetap tahu.
Last sekali Ustaz dah selesai buat master, dapat bahagian fakulti hadis. Lepas tu Ustaz buat nak sambung PhD, tiba-tiba Ustaz masuk PhD penjara Amerika. Walaupun pihak kerajaan kata balik-balik boleh sambung di UAE, sampai ke hari ini tidak ada hitam putih untuk Ustaz boleh melanjutkan pelajaran. Tadi Ustaz rasa syukur apa yang Tuhan bagi ni, satu benda yang syukur, Alhamdulillah, yang tak terancang, kan? Jadi memang student-student yang duduk di Pakistan kadang-kadang tertanya-tanya, macam mana mamak ni boleh pergi sampai ke sana. Tadi Ustaz berasa syukur, Alhamdulillah, Tuhan kalau nak susun kita mudah, kan? Itu sebab ringkas Ustaz dah berkenal diri Ustaz dah, kan? Apa pengalaman itu pun jadilah 5%, 95% lagi tak boleh percaya. Ampun. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita bagi peluang kepada Ustaz Naim kita. Ustaz Naim kita tengok Ustaz pun tak kenal dia begitu panjang lebar, tapi Ustaz kenal daripada mak bapak dia. Bila mak bapak dia datang kat rumah, dan Ustaz dengar pula dia punya surat-surat. Hari ni pun Naim bawa kan surat-surat tu Ustaz pun jadi dia dapat dalam ramai-ramai student dalam apa nama UIA, College UIA, dia terpilih dalam 3 student yang dapat lanjutkan pelajaran di Amerika ke mana? UK, sorry. Ustaz dah sebut kat mereka University Amerika. Mereka tanya tak mana, tak tahu. Kan sebenarnya dia dapat tawaran bila mana result dia bagus, pihak universiti sana hantar surat. Ustaz nampak surat dia, college dia pun tunjuk surat menunjukkan budak ni ada kelaikan untuk lanjutkan pelajaran. Tapi mak dia, minta maaf, mak dia dengan bapak dia datang dengan kesedihan Ustaz tengok. Dan abang Ustaz pun apa nama duduk sembang dengan dia. Mak dia kata, tu Ustaz kata, Ustaz bukan Syarizat, kan, jangan ingatkan Ustaz ni Perdana Menteri Kebajikan, tapi Ustaz akan usaha untuk dia. InsyaAllah bila Ustaz dah sebut macam ni, berdoa dengan Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, tiba-tiba duit untuk habuan dia, duit untuk habuan dia memang ada. Cuma kita bantu peringkat awal. InsyaAllah cukup masa dekat-dekat dia nak pergi, kita boleh tokok sikit, tambahkan insyaAllah, kan. Oleh sebab tu kita rasa syukur kita boleh tolong dekat dia sikit sebanyak. Masa kita tengok kegiatan dia, pergerakan Palestin bagus, pergerakan dari universiti bagus, dia banyak mengikuti program-program NGO, kan, program-program tolong, program nasyid, semua usaha dia sendiri banyak. Walaupun dalam keadaan kegiatan yang begitu banyak Ustaz tengok, namun dia mampu mencipta student terbaik dalam kolej dia. Ini satu benda yang kita rasa seronok, terutamanya kita bantu apa nama bangsa kita sendiri. Kita nak kalau boleh tumpang dia, otak dia boleh, kita tolak dia. Walaupun kita tengok duit dia tak mampu, kita umat Islam, kita ada kekuatan boleh tolak dia dengan duit ringgit kita. Kita nak otak dia saja, kan. Oleh sebab tu kita hari ni nak sembang dengan dia sikit apa perasaan dia, keseronokan dia bila dapat melanjutkan pelajaran sampai ke luar negeri. Dan satu lagi sebenarnya, apa benda yang dia nak hadiah kepada mak bapak dia, yang mak bapak dia teringin sangat-sangat daripada anak dia. Apa benda dia nak hadiah kat mak bapak dia? Adakah sijil tu cukup madahi untuk dia? Dan kita pun nak dengar dia nak cakap berkenaan dengan kelebihan ilmu ni begitu penting untuk menunjukkan seseorang itu pun menjadi musaqqaf, cerdik, pandai, yang tu yang ni semua. Jadi kita bagi peluang dekat dia bercakap masalah masa dia student, dia pelajar, bagi dia cakap, dia gorenglah apa pun tajuk ilmu. Gorenglah kamu, boleh kamu digorengkan. Falatafadhal. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah min syururina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Terima sekali saya rasa bangga, rasa berterima kasih kepada pihak Misi Niaga kerana menjemput saya hari ini. Ustazlah kerana menjemput saya pagi ini secara tak rancang. Okey, saya berterima kasih dengan pemberian yang telah diberikan, insya-Allah. Pertama sekali saya ingin mengenalkan diri saya. Saya bernama Muhammad Nur Naim bin Muhammad Nasir, pelajar Kolej Islam Teknologi Antarabangsa, mengambil jurusan Business Administration. Alhamdulillah bakal menamatkan pengajian 2 hari bulan April. Saya juga berasal dari Pulau Pinang, tempat sama dengan Ustaz lah, Mahmud Dodoy.
kemudian berpindah ke Jelutong. Alhamdulillah, di Kolej Islam Antarabangsa merupakan anak syarikat UAE, yang mana anak milikan penuh UAE, dan saya telah mengambil jurusan bisnes di sana. Alhamdulillah, bakal menghabiskan saya punya diploma tak lama lagi. Dan macam mana yang tadi kedua-dua ustaz cakap tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya ilmu untuk seorang. Ya, benar. Saya seorang pelajar, saya merasakan dengan masa, dengan cabaran yang akan datang, ilmu itu sangat penting. Sebab itu saya anak sulung dalam keluarga saya, dan saya cuba menjadi contoh terbaik untuk adik-adik saya. Saya ada 2 orang adik lelaki. Saya cuba menjadi contoh yang terbaik untuk adik-adik saya, mengejar ilmu. Dan Alhamdulillah, mereka, adik-adik saya juga menunjukkan minat. Setelah saya dapat tawaran untuk sambung belajar, dia orang juga berminat. Dia orang juga ada motivasi diri pada dia orang, yang mana, oh tak boleh abang saja dapat ni, kami nak pergi juga. Kata itu satu motivasi yang sangat baik untuk adik-adik saya, dan juga motivasi untuk saya untuk menjadi lebih cemerlang. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah kurniakan rezeki saya untuk melanjutkan pengajian saya di luar negara, berkat doa ibu bapa saya, berkat ilmu-ilmu cikgu-cikgu saya, lecturer saya, ustaz-ustaz saya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Dan tentang pentingnya ilmu ni, yang kata ilmu ni sangat penting, bagaimana Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad SAW dengan tugas utama menyampaikan ilmu. Ayat pertama dia tak suruh kata hampir angkat mesin basuh ke, hampir angkat batu, tak. Dia kata iqra, bacalah. Ilmu tu sangat penting pada semua orang, tak kira kita ni muda atau tua. Pentingnya ilmu ni sampai kita boleh lihat pembangunan sesuatu tamadun lepas. Bangunnya satu-satu tamadun ni hanya kerana ilmu. Bangunnya tamadun Islam, bangunnya agama Islam kerana ilmu. Ilmu tu penting. Pembangunan sesebuah negara juga kerana ilmu. Tak ada ilmu, agama, bangsa, masyarakat kita habis. Yang kata ilmu ni adalah amanah Allah. Saya cuba sedaya upaya untuk cari ilmu, tambah ilmu. Sebab saya ni bukanlah orang yang banyak ilmu. Saya rasa ilmu tu penting dan saya harus mencari lagi. Dan saya harap semua macam tu juga. Susah nak cari ilmu. Bukan senang cari ilmu, susah. Tapi dia kata apa? Kena bersungguh-sungguh. Dan ada sikap tawakal. Kalau belajar saja tak tawakal kepada Allah Ta'ala, payah tak? Kalau kata kejayaan Allah Ta'ala bagi itu pada kita, yang kita hanya harap pada buku, kita tak beriman pada dia, memang Allah Ta'ala bagi kejayaan, tapi kejayaan tu sama ada Allah Ta'ala redha atau tak redha. Ilmu yang diredai atau tak diredai, itu je. Kadang-kadang kejayaan tu diberikan sebagai ujian. Bukan susah yang bagi ujian, senang tu pun bagi ujian. Tu dia kata dalam satu lagu lah tak? Saya bagi sepotong sikit lagu lah. Dia kata apa? Kesenangan yang datang takkan selamanya, begitulah selepas susah ada kesenangan, seperti selepas malam datangnya siang. Oleh itu waktu senang jangan lupa daratan. Orang ada ilmu, orang ada ilmu tak? Orang ada ilmu kadang-kadang dia lupa daratan. Dia kata ingat, waktu senang tak mungkin boleh datang susah. Dia bila orang ada ilmu, ilmu yang diredai Allah, dia sentiasa akan tenang. Susah ke dia, senang ke dia, semua dia dengan Allah Ta'ala. Tapi yang penting usaha. Macam mana Imam Syafi'i, usaha tulis, tak ada kertas, tak ada pen,
Air liur tangan tulis. Tu kata bersungguh-sungguh. Semua kita ambil iktibar daripada orang-orang ilmu-ilmuan yang lepas. Sebenarnya kalau hidup lagi lah mereka ilmu-ilmuan ni, saya rasa ya Allah, hebatnya dunia ni. Saja Allah Ta'ala ambil mereka ni supaya kita ni, Allah Ta'ala nak tengok kita ni nak carilah ilmu-ilmu hak yang mereka semua sampaikan dulu. Ilmu ni sangat penting pada saya lah. Sebab wawasan seseorang tu datang daripada ilmu dia. Ada ilmu, adalah wawasan dia. Jika tak ada ilmu, tak adalah wawasan dia. So dia kata, wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Apa-apa pun kita buat, redha Allah yang pertama. Ilmu yang diredai, Allah Akbar, boleh menggegarkan dunia tak? Boleh menggegarkan dunia. Saya, alhamdulillah, macam saya cakap tadi, Allah Ta'ala dah kurniakan rezeki untuk saya. Saya cuba sungguh-sungguh sedia upaya saya untuk membantu keluarga saya sebenarnya dengan ilmu ni, Ustaz. Dengan ilmu yang saya ada ni, saya cuba mengubah masa depan keluarga saya. Sebelum ni ramai yang orang kata apa, pandang rendah dari keluarga saya. Ramai yang pandang rendah. Yalah, saya belajar masuk kolej, bukan universiti. Tapi kata rezeki Allah Ta'ala nak bagi, kita tak tahu seseorang tu macam mana. Dengan ilmu ni saya cuba ubah keluarga saya, yang mana insyaAllah pertama sekali hajat saya, Ustaz, saya nak hantar ayah mak saya pergi haji, Ustaz. Amin. Itu yang pertama. Dan insyaAllah jika Allah Ta'ala bagi kemampuan kepada saya esok lepas ni, anak-anak yang lain yang tak ada buang ringgit nak belajar esok ni, insyaAllah saya akan bantu haji lepas ni. Amin. InsyaAllah. Dia kata saling bantu-bantu. Allah Ta'ala bagi kita bantu orang. Dia kata tu ilmu. Jadi terima kasih kepada penama Encik Naim, student kita. Kami insya-Allah di sini akan mendoakan atas kejayaan dia insya-Allah. Pasal semangat dia nak menuntut ilmu, macam Ustaz Nur Ali Musa kata, nak menuntut ilmu kena ada kesungguh-sungguh. Dia ada sikap sungguh-sungguh tu, jadi kita doakan dia. Dia nak bagi satu pemberian yang besar pada mak dia selepas dia menuntut ilmu ni. Dia nak bawa mak dia untuk mencari Allah Ta'ala dengan menunaikan haji ataupun umrah. Ada satu benda yang baik. Hadis ilmu yang paling besar sekali, warga negara Malaysia Nyaga, ilmu yang paling besar sekali, walaupun kita sebagai orang besar, macam mana pun besar sekalipun, kita orang yang paling kena megah sekali bila mana dia ada ilmu. Ilmu yang paling Allah sayang adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Sehebat macam mana pun orang tu kita tengok sebagai kita tengok seorang Tan Sri, Datuk, seorang korporat, salah seorang korporat yang berjaya, tapi ilmu agama dia tak berjaya, dia sebenarnya tidak berjaya dalam hidup dia. Macam mana pun kita terkenal sebagai seorang CEO number first class in Malaysia Niaga, but you don't have any ilmu Islam, no good. Understand? Oleh sebab tu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita kat kita, kita tahu kata diri kita ni sudut ilmu agama kurang, mai tunduk diri kita. Kelebihan Allah bagi kat dunia, Masya Allah, cing saja petik je tu, macam-macam alat komputer tak, nak kalih, nak guling, nak tu, semua Allah bagi kelebihan dekat kita. Kita rasa canggih.
hidup kita. Terutamanya kita boleh bawa orang bila jalan bawa laptop satu macam. Kita kata up to date, but you bangang kalau kita ada ilmu agama. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat kedudukan seseorang tu bila mana ada nilai yang paling mulia di sisi Allah. Allah kata sudut agama. Pasal tu bila mana kita tahu kata Allah cenderungkan kita sudut akademik daripada kecil sampai besar, dan kita tidak ada ruang-ruang untuk nak mengaji agama. Bila ada saja peluang-peluang orang datang di Mission Jaga, you all kena ambil peluang ni. You understand? Untuk nak bawa kita ni ada sedikit agama yang kita cari. Imam Nabi Musa jumpa dengan Khidir. Kita bagi ahli panel berehat sekejap memikir tentang terkejutnya mereka formal petang ni. Muaz, just wait Muaz. Mana Muaz? Wait, okay. Sudah hilang lupa Muaz. Okay. Oleh sebab tu kita kena ingat satu, ya Allah Tuhan. Nabi Musa jumpa dengan Khidir. Musa dia rasa macam dia pandai segala-galanya. Semua dia tahu dah. Orang tak bertanya kat dia. Dia rasa dia memang pandai. Tapi bila jumpa dengan Khidir, cara ringkasnya, ya Allah, Khidir nak bagi tahu, kita pulun mengaji siang malam, pulun macam mana pulun sekalipun, ilmu yang Tuhan nak bagi kat kita, lautan tu semua ayat laut, ayat laut tu semua, ya Allah, milik ilmu Allah. Yang bersungguh-sungguh ni ambil jari kita celup dalam, angkat balik, yang duk ada dekat jari kita ayat tu, itu saja ilmu yang Tuhan nak bagi kat diri kita. Itu pun kalau kita bersungguh. You all have ada water sikit. You understand water? Yes. Tapi kalau kita tak bersungguh-sungguh, angkat balik, kering, tak ada apa, maka kita rasa diri kita, bila kekeringan yang ada ilmu kat diri kita, kita akan menempuh musibah, kecelakaan. Pasal tu Imam Ghazali mengatakan, bimbang kepada orang yang sembahyang. Aku bimbang pada orang yang berpuasa. Aku berbimbang pada orang yang suka buat haji. Aku berbimbang pada orang yang bersedekah. Aku bimbang pada orang yang baca Quran. Tetapi kesemua amal ibadat dia buat, dia tidak pulun untuk mencari ilmu Allah. Maka macam mana kedudukan ibadat dia? Ditanya oleh Imam Ghazali, mengatakan, aku bimbang kesemua ibadat dia akan musnah. Yang akhirnya amal ibadat dia akan lawan Tuhan dia balik. Ilmu dia ada dua. Satu, ilmu dia akan lawan Tuhan dia balik. Bila kita cakap masalah Allah Ta'ala undang-undang, why I think ada mai, dia ada sikap keraguan dengan Tuhan dia. Punca ni semua daripada satu, ilmu yang tidak dapat keredaan daripada Allah, yang ilmu yang tak manfaat. Satu, ilmu banyak tapi dia ada kepentingan. Yang satu lagi, ilmu yang ada kat diri dia sendiri tak mau nak cari ilmu. Pasal tu ilmu ni cukup penting sangat-sangat. Jadilah kita ni orang yang gila dapat ilmu. Pasal ilmu ni al-ilmu nur. Ilmu ni akan jadi nur, cahaya di batang-batang tubuh kita. Kadang-kadang ada benda, macam mana nak bagi berkat hidup kita. Nak berkat hidup kita, kita bukan orang yang rajin baca Quran sangat-sangat. Kita bukan rajin buat ibadat. Tapi ada benda, duduk dalam kuliah, ada nur batang tubuh kita, ada keberkatan. Ya, malaikah akan mengaminkan doa kita bila tengok kita duduk dalam keadaan suasana cahaya di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, raihlah kuliah-kuliah ilmu. Kalau kita tahu kelebihan ilmu, ya Allah Tuhan, kita tak akan datang pukul 6. Kalau kita tahu kelebihan kuliah ilmu, kita tak akan datang macam mana keadaan sekalipun. You understand? Macam mana sekalipun, I mesti prepare sebelum 5:30. Everything, my meetings clear. If you want to continue your meeting, Assalamualaikum, I want to go now. You understand? Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, kita kalau boleh macam tu, yang Allah SWT doa ajak dekat kita, bila aku panggil 1:30 bila untuk semayang, tinggallah segala-galanya, kembalilah kepada aku, berjumpa dengan aku Tuhan sedang menunggu dan nak dengar doa. Tapi sayang, 1:30 kita teruskan meeting kita, mementingkan dunia. Sebab lepas pada waktu tu, waktu yang tidak ada keberkatan. Tengah orang dah buat kuliah 5:30, dia masih lagi duduk meeting. No good, understand? Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan,
Oleh sebab tu mari kita sama-sama ya Allah Tuhan buat perubahan yang nak cerita bahawa ilmu adalah penting sangat-sangat. Cuba cari. Kadang-kadang kita tak dapat ilmu, ambil satu VCD ke kaset, sumbat masuk ke dalam kereta ke. Tiap-tiap hari Imam Ghazali kata, jangan bagi 3 hari berturut-turut langsung kita tak dengar kuliah ilmu semua ni, akan ada satu detik hitam kita dengan Tuhan. Pastikan macam mana kita pun jangan buat alasan I cuti Ustaz, I kata you mampu. Ada faham? You tak ada alasan cuti tak cuti, you boleh duduk kan. Kuliah dia tak perlu kan kena baksaan bersih tak bersih. So don't give the reason. You understand? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, round yang kedua Ustaz bagi peluang. Muaz ambil skip Muaz, sorry Muaz kan. Ada seorang nasyid yang paling sedap suara dia, suara Muaz. Lepas ni mungkin Muaz ni akan buat satu dendangan nasyid kan. Oleh sebab tu kita bagi peluang sekali lagi kepada Ustaz Nur Azli Musa. Pasal Ustaz Nur Azli Musa ni kami pernah pergi dengan Datin Liza di tempat dia di Don Terung, dan kami tengok gambar-gambar dia pada buat main kan. Sebenarnya dia buat main laptop nak tunjuk semua. Ustaz suruh datang, ada buat main semua tu kan. Semua mereka buat main dengan gambar-gambar macam mana keadaan rumah fakir miskin kat sana, fakir miskin. Nur Azli Musa baru ni tolong budak-budak sekolah, kami bagi 100 dekat 1 lebih kan, 100 lebih beg kita bagi budak-budak sekolah kat sana yang tak boleh pergi sekolah, yang tak ada pakaian. Semua pakaian yang dah orang yang dah pakai semua kita hantar. Dan baru ni kita ada 2 lori. 2 lori ni semua usaha yang buat oleh daripada Bukit Jelutong, sahabat-sahabat Bukit Jelutong semua buat. 2 lori hantar pakaian tu ni. Yang seronok, kita bagi seronok, yang ada menitik air mata, yang seronok dapat benda tu, yang tak terbayang. Kita bagi mangkuk pinggan yang tu, yang ni, Allahu Akbar. Oleh sebab tu Ustaz nak buang masa, Ustaz nak minta Ustaz Nur Azli Musa cerita keadaan bi'ah, suasana yang pada dia lalui siang malam pagi petang daripada kawasan rumah dia nak pergi kawasan Don Terung. Tiap-tiap hari dia terpaksa nak bas. Ustaz Nur Azli Musa terkenal, dia ni seorang qadi. Dia bila qadi, bila jadi YB, segala-galanya rumah yang percuma, habis, kereta habis, tak ada apa langsung. Maka dia tak ada seles pinggang, dia tak ada apa-apa. Sedangkan isterinya seorang educated, seorang dalam kementerian pendidikan, seorang guru yang cerdik. Ustaz kenal keluarga ni, keluarga siapa Ustaz kenal? Bapa dia Allahu Akbar, tak boleh sebut Ustaz. Oleh sebab tu dia tinggal segala duniawi dia, tinggal segala-galanya semata-mata untuk mengajar manusia, mendidik manusia. Orang letak syarat kat dia macam-macam. Kalau nak mengajak kena yang tu, yang ni, semua tu dia tolak. Semata-mata mementingkan mementingkan nak ajak manusia kepada Allah, nak tolong orang, nak bantu orang. Ini sikap yang ada dekat dia. Ustaz pun tengok dia, Allahu Akbar. Kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Bawa kadang-kadang dia nak bas, nak pergi ceramah, dia buat satu beg dia. Ustaz duk tengok dia bertahun-tahun. Ustaz tengok, Ustaz dia kata hampa nak murid dia takkan fikir macam mana nak dapatkan kepada dia. Kesian duk ke hulu kilih. Ini boleh sebab tu salah seorang kontraktor yang duk ada di Perak yang bersama-sama dengan Ustaz Nur Azli Musa. Sebut saja mana-mana nak pergi, Allah, kita doakan kontraktor kita ni, apa, Allah lunggukkan duit berketul-ketul kat dia kan. Kan, mudah-mudahan dengan duit tu dia duk tolong Ustaz Nur Azli Musa ke mana-mana. Ustaz tadi ini satu benda yang kita kata terima kasih kepada pihak kontraktor. Ustaz Nur Azli Musa tak boleh nak buat apa-apa, nak bergerak. Dia bergerak sendiri dengan bas dia. Jadi Ustaz pun sedang fikir nak dapatkan kenderaan, insya-Allah kalau diizinkan Allah Ta'ala. Kita beli cara ansok-ansok ke, kita kenari pun tak apa Ustaz kan. Lalu kita kena. Oleh sebab tu kita bagi peluang kat Ustaz Nur Azli Musa cerita keadaan bi'ah di tempat sana lebih kurang 5 minit dan padat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Abdullah. Saya memang tinggal di Ipoh, tetapi saya bertanggungjawab di sebuah kampung di Terung, di belah Taiping sana, di Bukit Gantang. Di sana memang satu kampung yang susah nelayan dan pekerja kampung lah. Dan kadang-kadang kita tidak menjangkakan di zaman sekarang ini yang kita tengok ada bersamamu dalam TV3 lah, nak menjadikan sifar kemiskinan. Bohong aja sebenarnya. Kalau saudari tak percaya, ya, Liza pun dah turun ke kawan, Liza tak tengok satu rumah yang duduk di dalam kelapa sawit
ia bertiangkan kayu saja, berdindingkan plastik dan atap kanvas, dan beberapa kali ular masuk dia tak ada batu-batu dinding, dan airnya pakai air gitu saja sebab keadaannya. Dan begitulah keadaan. Jadi dengan kemampuan yang ada ni, kami tubuhkan satu NGO namanya Perkut. Perkut ni maknanya Persatuan Kebajikan Umrah Terung. Jadi yang kami buat ini, kami kutip-kutip duit sahabat. Sangat susah, tetapi mereka semangat untuk menyumbang, membantu itu. Bertawan ala birri wa taqwa tu Allah kata tolong-menolong untuk kebaikan dan takwa. Kutip-kutip duit kita baiki atap. Baru ni kami pergi satu rumah yang susah. Baik rumah tu lah. Memang rumah tu tuan sedih nak tengok. Di belakang dia tak ada pintu. Bagaimana dia mengaklumkan bahawa satu malam tu dia tidur dengan babi. Babi masuk rumah dia dengan bocor sana sini. Sedih kita nak bantu macam mana, kita pun tak berkemampuan. Dan saya pun duduk di Ipoh, saya berulang ke Terung itu naik bas ting-ting tu. Ting-ting tu itulah. Daripada Ipoh pergi Kuala Kangsar saya naik bas pergi ke Teping, saya berhenti Jelutong, sahabat lah yang bawa saya. Dan balik malam, kalau balik sekarang saya dah duduk di sana, ada rumah sahabat bagi duduk sana untuk menumpukan kerja-kerja pengaikan. Dan untuk rumah sahabat saya takut sebab saya banyak terlibat dengan kemanusiaan. Bencana di Aceh, saya telah pergi di Yogyakarta, di Kashmir yang gempa bumi itu 2 kali. Sebab saya boleh bahasa Urdu 2 kali. Sejak pergi. Dan saya telah sampai ke Gaza Palestin yang diserang itu 3 kali lah saya sampai ke bumi sana. Dan program ini macam tiap tahun lah. Mungkin Ramadan ni saya mungkin pergi jugalah, ya. Saya kutip dana ni semua. Jadi takkanlah saya mengutip dana untuk luar yang di dalam ini saya abaikan. Jadi ini kita tiap mahu besok Allah bertanggungjawabkan kita, kenapa biarkan umat kita begitu. Jadi ini saya dah tanggungjawab itulah dengan kemampuan yang ada ni. Dan saya infakkan diri saya lah untuk buat kerja ni semualah, ya. Dan insyaAllah selalu kami pergi ke Gaza ni Ramadan ni pun kita nak pergi 30 orang. Dan paling lama saya pergi ke Gaza ini sebulan lebih. Saya meninggalkan keluarga saya, pergi ke Gaza ikut jalan darat, menyertai negara-negara Asia. Bermula daripada Iran, kita naik bas pergi masuk Turki kita masuk Syria. Masuk Syria saya terpilih antara 8 orang naik kapal laut bawa barang-barang bantuan menuju ke Mesir, dan kawan naik kapal terbang. Dan kami pun nyangih lagi, dikatakan isteri saya pun dah menangis, katakan kapal saya ditembak oleh Israel. Memang kami kapal perang diikut Israel, dan di atas belega kapal ini kapal pejuang dia. Alhamdulillah kami selamat sebab kami menuju ke Al-Arish, pelabuhan di Mesir. Di situ pun 3 batu nak sampai pelabuhan, kami pun dihalang untuk berlabuh. Berapa malam kami duduk di laut, bayangkanlah apa kami makan dalam kapal, ya. Sehingga saya pun dah nekat untuk terjun ke laut sebab 3 batu je. Saya dah buka baju sebab saya pandai berenang, bukan saya main-main dia, ya. Saya tahulah bila saya terjun, rescue mesti selamat saya. Sebab saya yakin. Tapi masa itu musim sejuk. Jadi saya nekat lah. Kawan saya tahan saya nekat. Kawan saya pada Jepun pun nekat juga, tapi dia acah. Aku tak boleh berenang, kata dia acah je. Tapi saya berhenti berenang, memang dihebohkan. Bagi tahu saya nak terjun lah. Jadi kan itulah provokasi kami buat. Kami melakukan berlabuh. Dan akhirnya kawan kami dah masuk ke Gaza. Dan kami dapat masuk semalam aja. Dapatlah berjumpa dengan Perdana Menteri. Itu sebab saya banyak orang bagi, sebab saya bagi tahu saya tidak akan bagi orang tengah kalau ke Gaza. Saya akan langsung bagi ke tangan Dr. Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin yang berada di Gaza. Gaza itu yang menjadi sasaran serangannya. Itu sebab saya tak patut sangat kalau saya pergi ke luar negara mengabaikan orang-orang yang ada di sini. Jadi saya pilih Terung ni sebab memang orang yang cukup susah. Kalau tak percaya, bolehlah berkunjung sana, kita lalukan, boleh tunjuk sendiri bagaimana kadang-kadang makcik ni halau kita. Tak larat dah, fobia. Orang ambil gambar banyak kali dah, nak bantu, sampai sekarang tak bantu. Nah, itu masalah masyarakat kita. Jadi itulah kalau kita yang berada ni, di mana jalan lagi kita salurkan rezeki yang Allah anugerah ni, itulah membantu sesama kita lah. Mungkin dengan yang kita bagi itulah menjadi saham untuk kita terlepas pada azab Allah Ta'ala. Itulah yang saya dapat. Kalau minta Ustaz boleh bantulah untuk kita meringankan bebanan yang dihadapi oleh sesahabat kita di sana. Wallahualam.
Terima kasih. Sebenarnya apa yang diberitahu oleh Ustaz Dr. Usop Qardawi mengatakan buat masa ni kalau boleh orang nak pergi haji atau umrah, janganlah singgah pergi di Palestin buat seketika ni. Pasal yang menguntungkan adalah Israel. Yang menguntungkan adalah Israel. Oleh sebab tu yang derma-derma kadang-kadang kita pergi bagi kepada tu imam dia. Kesemua tu imam yang ada di Masjid Aqsa, kesemua imam yang dekat sana, kesemuanya bukan imam yang yang di bawah pemerintahan Hamas. Pasal kita faham, minta maaf sebut, di Malaysia ada dua warna orang Melayu, biru dengan hijau. Macam tu juga di di bumi Palestin pun ada hijau dan biru. Hamas warna apa? Hamas warna apa? Hijau. Fatah warna apa? Okey, yang itulah. Sekarang yang kita duduk, yang kita tengok sekarang ni di Palestin, semua daripada imam dia, yang tu, yang ni, kita masuk semua tu, semua disusun oleh Israel. Oleh sebab tu, bila mana kita masuk kat sana, jangan sekadar nak pergi melawat boleh, jangan bersedekah pada puak-puak ni semua. Puak-puak ni semua adalah puak ada kepentingan. Ini Ustaz Qardawi bagi tahu kat kita, direct terus nasihatkan kita kalau boleh pergi di bumi Palestin, berjumpalah dengan orang tokoh-tokoh tertentu. Macam depan ni pergi, terus kita pergi direct. Pasal banyak hari ni kita perantaraan. Macam di bumi di Malaysia kita perantaraan. Kita tak bagi kepada ni, kita bagi pada Fatah. Ini satu benda kesalahan jinayah yang paling besar sekali. Pasal duit umat Islam dia nak tujukan kepada pejuang-pejuang Islam, pada orang-orang yang nak membebaskan Palestin itu sendiri. Tak perlu saya cakap berkenaan isu Palestin. Satu masa nanti tajuk dia Palestin, aku tetap bersamamu. Akan datang tajuk itu pada siri akan datang. Oleh sebab tu kita pergi pada ahli panel yang kedua. Oleh sebab tu insya-Allah teruslah kita bantu ustaz-ustaz buat di Masjid Bandar Kirara setiap bulan. Ustaz Anwar Azli Musa akan ambil beras, setiap orang beli masing-masing beras, gula, minyak, tepung mendasar, bubuh ikat macam tu. Dia lungguk, setiap bulan lori akan datang, akan ambil. Kita edarkan kepada orang yang perlu sangat-sangat. Kadang-kadang dia sekilo gula orang miskin boleh tahan 2-3 bulan. Malu kita, ya Allah. Sebulan dia boleh pertahankan dengan sikit benda tu. Kalau rumah kita bukan saya kata lempak, tetap lempak kan, makanan setiap hari, macam-macam makanan kita buang, kita kena rasa bersalah. Pasal tu, ya Allah Tuhan, Allah akan tanya dekat kita, ada sahabat kita memerlukan. InsyaAllah buat kerja-kerja amalan baik macam ni, Allah Tuhan. Bila kita buat di sini, macam di tempat Mission Jaga, semua kelak-kelak muslimat Ustaz akan sediakan pack macam ni semua. Macam di USJ, dia direct terus dengan anak yatim. Ustaz tak kerja, tak tahu dalam ni. Dulu kutip tak larang, kutip pi semua beli sendiri, dan semua dia beli sendiri. Ustaz Nazli Musa akan datang ambil. Yang keduanya untuk program Palestin, insya-Allah kita kumpul dana. Bila cukup masa bulan 5 ni, kita nak melakukan penyerahan duit tu dah. Kita target kita boleh dapat lebih pada RM50,000. Bukan setakat tu, dapat 50 juta kalau ditakdirkan Allah, 50 bilion insya-Allah. Ada faham dengan kita jual semua banglo-banglo rumah kita, termasuk ngaku sekali. Oleh sebab tu, ya Allah, kita pergi pada ahli panel kedua. Pasal ada kelebihan dekat dia nasyid. Kita nak dengar kalau boleh satu nasyid dia persembahkan untuk kita. Ustaz Indonesia, kami akan terbang sekejap lagi pada anda. Jangan ke mana-mana kan. Okey, dipersilakan satu nasyid dia pernah dengar. Kalau selawat kan selawat ramai-ramai kan. Kita insyaAllah lagu yang tadi saya ambil sepotong lagu tadi yang kata wawasan, dia kata menuju wawasan untuk orang Islam, kata insyaAllah. Tak apa Ustaz. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa
Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh, umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha, bersatu tujuan wawasan dunia dan akhirat. Boleh sama-sama. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata, umat Islam sentiasa boleh, umat Islam sentiasa boleh. Akhirnya Islam cemerlang seluruh dunia. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Jadi kita bagi peluang kepada ahli panel kita yang kedua. Yang last sekali Allah, kita tak ada masalah, kita kena bagi peluang kepada Muaz. Jadi sebelum kita bagi peluang ke Muaz, ya Allah Tuhan, asal-asalnya nak bagi ke Muaz kah? Okey, kita pada nama program kita seterusnya kita bagi pada Muaz akan buat persembahan nasyid. Jadi persilakan Muaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjamu selera, kita ada majlis penyampaian sumbangan. Okey, jadi saya jemput agak Encik Puzi untuk menyampaikan sumbangan saya. Nak kena buat dalam tanah ke? Ya, kena lagi lah bukan aku. Naik presiden. Okay, penyampaian pertama adalah untuk orang miskin di Terong Perak. Okey, sumbangan ini adalah untuk membaik pulih rumah. So saya jemput Ustaz Azadi Musa untuk menerima sumbangan. Terima kasih. Esok dalam metro Pak. Okey, seterusnya adalah sumbangan untuk Saudara Naim. Duit ni akan digunakan untuk beliau menyambung pelajaran ke luar negeri, luar negara, ke UK. So silakan. Okay, dan sumbangan yang terakhir adalah untuk sumbangan masjid di Aceh. Jadi saya jemput Ustaz Zubaili, Ustaz saya. Semua Ustaz saya sana.
Okey. Alhamdulillah. Okay. Semua sumbangan telah diberikan. Sebenarnya saya tengah fikir sebenarnya tajuk forum kita ni, forum perdana Merseniaga ni ya. Saya rasa forum ni tajuk yang sebenarnya adalah kepentingan ilmu, saya rasa. Betul tak? Kepentingan ilmu. Mungkin ada orang terfikir apa tajuk yang bagi ni kan, orang tak tahu kan. So mungkin kepentingan ilmu lah. So, sebelum saya menyempurnakan majlis ini, saya jemput menghabiskan nervous. Saya jemput Ustaz Lah untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Program kita pun dah selesai. Dengan itu insya-Allah sama-sama kita minta Al-Fadil kita, sebenarnya dia kena ada pusingan yang kedua dengan pusingan yang kedua. Jadi kedua pusingan dia hilang daripada kerusi dia. Walau macam mana pun pusingan tu tetap kita bagi dia. Pusingan yang pertama kita minta dia lakukan selawat, kasar suara dia dengan rupa paras dia yang handsome sangat-sangat kan. Oleh sebab tu sebenarnya Ustaz masih lagi isteri yang ada seorang kan, peluang 3 lagi. Oleh sebab tu kita tengok di sini, kita bagi peluang kepada boleh Ustaz penasyid sambil Ustaz selawat. Jangan lupa tabung ni Ustaz akan berjalan naik ke situ. Jadi faham dah semua, tahu dah semungkin yang boleh kita akan bagi kepada sahabat-sahabat kita dekat sini. Kalau siapa nak bagi boleh bagi, kena faham satu Ustaz Nazli Musa akan bagi pada sahabat-sahabat kita yang kena ribut petir kan, angin ribut ni semua ni mai, rumah-rumah tu perlu dibaiki. Oleh sebab tu angin tu, masa angin ribut taufan tu dia mai, dia ada rumah-rumah yang yang kena, ada rumah tak kena, rumah kita semua tak kena. Oleh sebab tu takut angin tu akan datang sekali lagi. Bila dia datang sekali lagi, angin tu bila pergi rumah kita, dia tahu kata kita pernah bagi derma, dia akan selamat, dia tak mai. Faham tak? Oleh sebab tu kalau nak selamat daripada ribut, taufan kita, maka angin tu akan datang. Angin tu akan tengok ke semua orang yang masuk dalam ni. Angin tu bila lalu dia masuk dalam ni Allah, maka automatik rumah kita akan selamat. Oleh sebab tu bersedia daripada sekarang, aku akan berjalan sambil menasyid akan bermulakan. Kita bangun sama-sama, kita bernasyid, lepas saja nasyid Ustaz buat pusingan. Okey, bagus, bermula bagus. Belum jangan jalan lagi kan, nasyid bermula. Bila start nasyid bermula, dia turun baru kita start dengan doa. Fadhil Ustaz, selawat sama-sama. Selawat biasa. Ya Nabi salam tabung jalan, alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru awali, anta misbahu suduri,
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma istajib du'ana washf mardana warham amwatana wassalli wassallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashabi huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya rabbana bi su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa hajatana ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina wa umura mujahidina fi Palestin wa umura mujahidina fi Suriah wa umura mujahidina fi jami'il makan wa umura musanniyaga ya Allah wa umura jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Majlis pun habislah majlis kita bersurah. Bila doa dah baca habislah apa lagi mah. Majlis apa untuk tunggu nak shopping dengan nak makan lagi nak balik kan. Lepas tu kita jangan lupa susu kambing duk ada, supermarket duk ada, tugas hampa perhabiskan duit yang duk ada sakit baki lagi. Wallahu a'lam.